Ya, Assalamualaikum. Ya, minta maaf ya, gelap sikit sebab saya ada di luar. Saya terpanggil lah. Terpanggil untuk membuat satu live ringkas. Sebab bertimbun, masuk dia. Masuk mesej. Regi, apa pandangan tuan? Apa pandangan RJR berkenaan dengan debat perdana antara Najib dengan Anwar? Regi, tolong beri pendapat. Apa pendapat anda? Jadi saya akan ulas live debat perdana antara Najib dengan Anwar. Saya akan ulas esok. Ya, saya akan buat analisis lengkap dan saya akan ulas besok. Tetapi hari ini saya nak buat live betul-betul ringkas. Saya janji ringkas 5 minit, ya. Saya nak beri pendapat, ya, pandangan awal, first impression, dan apa orang kata dalam bahasa Inggeris, the overall feel of the debate. Maksudnya, bila kita lihat secara keseluruhan debat ni, apakah kita rasakan secara am tanpa masuk perincian butiran halus terperinci apa yang telah diperkatakan. So, apakah perasaan secara am berkenaan debat ni? Debat ini gagal segagal-gagalnya. Tetapi ya, saudara-saudari, yang kantoi di sini, kalau banding Najib dengan Anwar ni, kalau kita tolak ya, sebab Najib cuba buat serangan halus terhadap Mahathir. Anwar pun cuba buat serangan halus terhadap Mahathir. Yang tu kita tolak tepi sebab kita tahu memang perangai dua ekor ni nak cari peluang nak serang Mahathir. Yang tu kita tolak tepi. Tapi dalam debat ni, kalau betul-betul nak kata siapa kalah, siapa menang, Najib kantoi. Najib kantoi. Debat Najib ni, hujah Najib ni propaganda. Lebih kepada propaganda Barisan Nasional. Ya. Sekurang-kurangnya, Anwar ni, kalau banding dengan Najib lah. Anwar ni ada point. Yang Najib gagal jawab dan Najib gagal pertahan kedudukan dia. Lebih terperinci esok saya buat lah. Sini saya nak beri 1-2 contoh je. Ya. Macam mana Najib boleh kata prestasi BN terlalu baik dan itu adalah fakta, dan prestasi ekonomi menurun dan ringgit ni kena teruk bawah PH. Sedangkan apa yang Anwar kata tepat. Anwar membalas dengan tepat bahawa ringgit mula terganggu-gugat setelah laporan DOJ. Laporan DOJ berhubung penyelewengan dana 1MDB yang hari ini terbukti benar. Menerusi Mahkamah Amerika Syarikat yang telah menunjukkan bahawa 4 bilion lebih masuk akaun Najib dengan anak tiri dia. Mestilah pelabur bila dengar benda tu, pelabur takut. Sebab pelabur dulu dengar SPRM Kelentong, kononnya Raja Arab Saudi yang setuju masuk dana tu sebagai derma. Ya, Azam Baki yang Kelentong. Tetapi lepas pilihan raya, Najib sendiri mengaku bahawa dia hanya anggap itu derma Raja Arab Saudi. Maknanya dia tipu sebelum PRU14 bahawa dia sah derma Raja Arab Saudi. Jadi mesti bila pelabur dengar benda tu, pelabur takut. Pelabur mula sanksi terhadap SPRM. Pelabur mula sanksi terhadap kemampuan ahli-ahli politik memimpin kerajaan. Mesti ringgit terganggu-gugat. Mesti ekonomi terganggu-gugat. Lebih-lebih lagi berlaku peralihan kerajaan. Kemudian Najib umum dalam masa pentadbiran PH bahawa dia hanya anggap itu derma Raja Arab Saudi. Maknanya dia tipu. Jadi Najib ni, dia pandai. Dia buat debat ni, kes berjalan di mahkamah. Jadi banyak benda tak boleh bincang. Jadi senang bagi dia.
Isu 1MDB, penyelewengan 1MDB tak boleh bincang. Bila tak boleh bincang, Najib nampak macam malaikat. Tapi pada hakikatnya, yang tanggung beban kegagalan Kerajaan Barisan Nasional adalah Kerajaan Pakatan Harapan. Kemudian pandai pula Najib nak kata, pelabur tidak ingin ketidakstabilan politik dalam 4 tahun tukar Perdana Menteri. Sedangkan pertukaran Perdana Menteri ini dicatur oleh kluster mahkamah termasuk Najib. Ketidakstabilan politik disebabkan Najib. Kemudian tumbangkan Muhyiddin disebabkan Najib. Kluster mahkamah yang tarik sokongan terhadap kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Kemudian dia orang letak Ismail Sabri. Kemudian tekan Ismail Sabri nak bubar parlimen. Sedangkan penggal penuh parlimen ke-14 belum tamat. Kemudian arahkan supaya tidak boleh lanjut MOU. Semuanya disebabkan Najib Zahid. Jadi Najib cerita seolah-olah BN ni perfect. Tapi apa Anwar kata betul. Jika nak lakukan apa-apa, perubahan demi rakyat. Yang Najib selalu kata demi rakyat, buat ini demi rakyat. Jika nak buat demi rakyat, pertama sekali perlu ada siasatan-siasatan telus di mana segala kepincangan melibatkan syarikat-syarikat besar yang berkait dengan kerajaan ini perlu disiasat supaya orang boleh faham apa masalah sebenar, supaya selepas itu bila dilakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan syarikat-syarikat ni, ianya dilakukan atas landasan yang betul. Itu Najib tak sentuh. Dia hanya berpropaganda. Najib duduk sana, berdiri sana hanya berpropaganda. Demi rakyat. Ini adalah syarikat demi rakyat. Kemudian dia cadangkan nak letak bawah Petronas. Bukannya nak guna duit rakyat walau 1 sen pun. Anwar dengan cekap dia tangkap penipuan Najib ni. Petronas tu secara tidak langsung milik kerajaan. Milik kerajaan lah kira Petronas tu. Jadi apa pun ia melibatkan duit rakyat. Pandai Najib nak menipu, kena tangkap kantoi. Dia tengah berpropaganda Najib ni. Berbilion-bilion dana. Berbilion-bilion dana. Maaf ya, diganggu. Diganggu. Ada orang tak suka kot. Ada orang tak suka kot ulasan saya. Berbilion-bilion dana. Okay. 1MDB lesak. Najib tak sentuh. Bila dia kata lakukan siasatan, dia akan sentuh sana, dia akan tuding sini. Tapi dia tak sentuh 1MDB. Dia tak sentuh 1MDB yang menjadi modal perniagaan terbesar dan terutama oleh kerajaan di bawah pimpinan dia. Di mana penyelewengan terbesar, antara terbesar dalam dunia berlaku kat sana, dia tak sentuh. Babak penyelewengan tu dia setakat setuju. Saya setuju kalau ada kepincangan kita siasat, tapi lepas tu dia alih kat benda lain. Sentuh. Sebab hutang 1MDB ni sampai 2039, Najib asyik kata rakyat yang tanggung. Najib tak sentuh. Jadi apa yang Anwar kata betul. Kena siasat. Banyaklah saudara-saudari Najib Kantoi. Dia cuba kata lantikan Peguam Negara bawah PH adalah lantikan politik. Maksudnya Tommy Thomas lah tu. Lantikan politik. Okey. Jadi bawah lantikan politik ni macam mana nak telus, dia kata. Bagaimana pula dengan pemecatan Gani Patail bawah Najib? Gani Patail sedang siasat Najib. Najib pecat. Atas teori konspirasi, kononnya Gani Patail terlibat dalam satu komplot untuk menjatuhkan Najib. Maknanya, jika ada peguam negara yang menjalankan tugas dia di bawah pentadbiran Najib dan dia siasat Najib,
Najib akan kata itu komplot untuk jatuhkan dia. Maknanya tak boleh siasat Najib ni. Tak boleh siasat Perdana Menteri bawah pentadbiran Najib ni. Dan Najib pecat atas teori konspirasi yang sampai hari ini tak pernah dibuktikan. Kononnya Gani Patayil ada buat satu kertas dakwaan palsu, sampai hari ini tak pernah dibuktikan. Apa Najib buat lepas tu? Dia lantik Apandi Ali. Apandi Ali macam mana? Gagal. Semua yang Najib buat dia kata betul. Kemudian dia tunjuk skema aliran wang yang sebenarnya makan diri, sebab itu menunjukkan dengan jelas penyelewengan dana SRC dan YMDB yang akhirnya muncul dalam mahkamah ini dan telah menjurus kepada sabitan bersalah Najib. Maknanya Apandi Ali depan sidang media menipu. Apandi Ali itu apa? Lantikan politik, bang. Lantikan politik. Tapi Najib nak tuding jari belah sana. Oh, itu lantikan politik. Mana bukti lantikan politik? Tommy Thomas memang kata dia orang DAP. DAP nak dia dan sebagainya. Habis Apandi Ali? Bukan UMNO nak dia. Bukan Najib nak dia. Itu orang kata apa? Lantikan politik, bang. Itulah Najib berdiri sana menipu macam tongkoi. Ya. Dalam babak ni memang Anwar menyerlah lah. Kena mengakulah. Anwar pun kuat propaganda. Cari jalan nak kena kantun. Itu tolak tepi. Kita tolak tepi lah. Dua-dua ni cuba nak kaitkan tun. Tolak tepi. Apa yang Anwar kata sebenarnya makan diri dia. Dia kata sekarang ni peguam negara bawa UMNO. Sebab Najib kata kalau Tommy Thomas ni lantikan politik, macam mana nak telus, macam mana nak melakukan siasatan. Jadi siasatan menjadi terpilih. Perbicaraan terpilih. Ya. Dakwaan terpilih. Tapi sekarang ni Anwar cakap betul. Sekarang ni peguam negara boleh diarahkan. Tak payah terpilih lagi. Siapa yang bersalah, korek. Hadap ke mahkamah. Najib, macam mana nak jawab? Hang kata semua terpilih. Sekarang ni, apa yang Anwar kata betul. Sekarang ni bawa UMNO. Perdana Menteri UMNO. Pentadbir UMNO. Tak ada halangan peguam negara nak hadapkan lebih ramai dari UMNO. Ya, yang melakukan kesalahan. Dan secara tidak langsung itu makan diri Anwar juga. Sebab Anwar kata, ada isu ini melibatkan Mahathir, ada isu tu. Makan diri Anwar juga. Sekarang ni, nak tanya balik ke Anwar. Masa zaman PH tu, ya, peguam negara tu kononnya ada sangkut paut dengan DAP lah, PKR lah, PKR nak dia ke, DAP nak dia. Kenapa tak korek balik semua yang babak Mahathir? Sekarang pun boleh korek. Banyaklah. Banyak. Najib ni tak boleh jawab. Najib tengah propaganda. Kantoi, saudara-saudari, kantoi. Najib kantoi. Ya, Najib kantoi. Saya nak ulang banyak kali pun boleh. Najib kantoi. Tapi tak apalah. Saya buat ulasan lebih terperinci esok. Jadi secara am saya lihat Najib cuba berlagak seperti dia tahu semua. Tetapi dia tengah berpropaganda. Hujah-hujah dia lebih kepada textbook. Ya, idealism. Hujah-hujah Anwar lebih kepada reality. Berpaksi kepada kebenaran. Lebih lah. Bukan seluruh lah. Anwar pun mengarut juga. Lebih kepada, kalau nak banding dua rekod ni. Ya. Anwar padu. Kena mengaku ni. Najib out. Auta terus. So, kalau anda nak tahu, sebab orang duk masuk mesej, masuk. Regi apa pendapat? Inilah pendapat saya. Kalau nak lebih terperinci, bagi saya masa lah. Kalau nak secara am ulasan macam ni, ini pendapat saya. Kau auta terus, Najib. Ya. So, tunggulah esok saya buat ulasan terperinci. Biar saya kaji dulu hujah-hujah yang dikemukakan. Dan tang mana Najib duk spin. Najib kata ekonomi bagus, bawa BN apa semua. Tapi akhirnya
Hutang negara keliling pinggang, yang tanggung siapa? Yang tanggung Pakatan Harapan. Itu Najib lupa sebut. Ringgit merudum sebab apa? Sebab bermula selepas laporan DOJ, Najib lupa sebut. So esok saya buatlah, ya, terperinci lagi. Sekarang ni susah, gelap dalam kereta, poin-poin dia tak lengkap. Saya kena lihat, ya. Saya tak nak nanti hujah saya jadi macam hujah Najib. 2 kali 5. Hujah seorang yang langsung tidak mencerminkan gelagat Perdana Menteri. Ya. So itu sahajalah. Pastikan esok anda bersama saya. Sehingga kita berjumpa esok, ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia.